Bertemu kembali, penyelidik Malaysia berjaya membawa pulang 3 hadiah utama selain 24 pingat emas, 27 pingat perak dan 37 pingat gangsa menerusi penyertaan dalam Seoul International Invention Fair SIIF 2021. 3 hadiah utama tersebut iaitu 2 Grand Prize dan 1 Best Inventor pencipta terbaik telah dinilai berdasarkan tahap reka bentuk teknologi, kebolehpasaran dan nilai pasaran produk. Jumlah penyertaan sebanyak 113 inovasi daripada 23 institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan. Untuk mengulas mengenai perkara ini, kita bersama dengan Presiden Persatuan Saintis Penyelidik Malaysia, MARS, Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, Terima kasih, baik. Kejayaan Malaysia membawa pulang 3 hadiah utama selain 24 pingat emas, 27 perak dan 37 gangsa daripada penyertaan SIIF 2021. Bagaimana kejayaan ini boleh kita gambarkan dalam kerangka prospek penyelidikan di Malaysia? Saya berpendapatlah ini satu perkembangan yang amat baik ya. Kerananya bukan saja kita berjaya meraih anugerah, tetapi bidang ya, Afizi ya, bidang ketiga-tiga bidang yang mendapat anugerah utama itu adalah yang berkaitan dengan digital ekonomi, iaitu menepati sektor IR4 ataupun Industrial Revolution 4 yang bidang yang memuncul, bidang yang terkini yang diwar-warkan oleh kerajaan Malaysia dan seluruh dunia. Jadi yang dipertaruhkan banyak 113, tetapi ketiga-tiganya dalam kategori digital ekonomi. Jadi kebaikan dianya kalau kita tengoklah kejayaan yang kita telah tengok yang semua publik tahu, iaitu recently Grab ya. Grab telah berjaya menyenaraikan company dia di US Nasdaq. Jadi itu satu contoh yang besar berasal daripada Malaysia dan ini juga daripada Malaysia. Jadi saya tengok prospek untuk industri aplikasi nanti dan pengkonvensionalan nanti saya rasa amat-amat luas. Ini satu kejayaan besar saya rasa dalam bidang R&D lah. Baik, Doktor, bagaimana kita mahu memastikan hasil usaha penyelidikan dan juga inovasi ini tidak disisiakan dengan hanya memenangi anugerah dan sebagainya? Bagaimana usaha untuk mengkomersialkan inovasi dihasilkan Malaysia sekaligus akan membawa nama produk-produk tempatan ke pasaran antarabangsa sendiri? Ya. Ini menjadi agenda utama semua pihak ya. Kerajaan, research institute ataupun universiti, penyelidik itu sendiri dan juga gabungan-gabungan NGO seperti MAS ya. Jadi jalan cerita dia, kita perlu orang kata memperagakan kejayaan-kejayaan ini kepada the future ataupun off-takers dalam industri ataupun swasta. Satu contoh di antara projek itu saya tengok adalah sistem pembancuhan simen konkrit secara automatik menggunakan intelligent system seperti intelligent learning system, fuzzy logic dan sebagainya. Jadi bukan saja dari segi aspek quality, tapi dari segi aspek komersial yang lain adalah keuntungan. Dia tidak menghasilkan wastage. Ya. Jadi bancuhan itu dilakukan secara intelijen. Kita boleh jamin bahawanya konkrit yang kita terhasil nanti untuk bina-bina bangunan kita adalah mempunyai mutu tinggi. Tidak adalah isu bangunan runtuh ataupun penyelewengan dari segi kontrak dan sebagainya. So prospek dia sector, multi-disiplin dan juga multi-impact. Jadi di sinilah peranan semua pihak terus-menerus memperaga dan mempromosi kekuatan teknologi ini. Jadi salah satu aspek kita adalah membawa ini ke di luar sana lah seperti di international, Korea dan sebagainya. Ya. Baik, Doktor, adakah keperluan geran-geran penyelidikan ditambah kepada institusi pengajian tinggi dan juga institusi penyelidikan negara? Jawapan dia itu sudah tentu, tetapi yang paling penting adalah kita mempunyai orang kata sasaran tertentu yang kata quick fix ataupun low hanging fruits lah. Dalam bidang digital ni saya nampaklah ketiga-tiga ini modal dia tak banyak, Afizi ya. Modal dia tidak banyak dari segi hardware-nya, tetapi banyak kepada brainware, iaitu kepandaian
rakyat Malaysia, penyelidik Malaysia. Jadi the brainware is the inting sebenarnya untuk masa depan. Kalau kita tengok dari segi industrial revolusi 4 ataupun semua teknologi-teknologi yang terkini, dia perlu memerahkan otak yang cerdas, yang bijaksana. Di sinilah saya rasa masa penyelidikan yang kita tumpukan ini kepada digital economy ini untuk orang kata quick fix. Banyak bidang-bidang yang mungkin kita dapat komersialkan dengan cepat dan menghasilkan mutu-mutu penyelidikan dan juga kebaikan kepada industri dan swasta dalam bidang-bidang ini. Boleh diguna pakai almost immediate ya. Seperti nak bancuh konkrit tadi, you imagine lah Afizi, kalau you bancuh dengan tangan, macam mana kualiti simen yang you dapat? Satu tiang kualiti A, satu tiang lagi kualiti B. Tapi kalau dah ada mesin yang automatic, yang intelligent, dia boleh belajar daripada apa yang dia buat kesilapan. Wow, kita dapat satu konkrit yang mantap dan boleh tentunya peringkat komersial akan diguna pakai. Dalam teknologi-teknologi macam bidang teknologi saya lah, nuklear ya. Ini kawalan mutu yang kita nak wujudkan supaya mutunya konsisten dan mempunyai durability tertentu, jaminan mutu yang tertentu. Ya. Baik Doktor, bagaimana kita mahu mengekalkan momentum penyelidikan sedia ada di Malaysia dan diteruskan dengan penghasilan penyelidikan dan juga pakar inovasi daripada graduan-graduan sedia ada atau menambah minat anak-anak tempatan untuk penghasilan inovasi ini sendiri? Okey, saya ucapkan terima kasih pada Astro Awani sebab ini dia macam artis lah. Kita terus-menerus menyokong mereka, mempamerkan mereka, bawa ke tengah kepada publik dan juga stakeholder, pembuat dasar, bahawanya hasil mahsul daripada penyelidikan ini amat-amat berbaloi untuk negara. Dan inilah satu-satu caranya untuk negara keluar daripada masalah ekonomi yang sedia ada melalui teknologi-teknologi yang terkini, termuncul dan juga mempunyai nilai return ekonomi yang baik ya dan berkualiti, of course. Jadi peranan kita, MAS, Astro Awani dan juga mana-mana pihak yang berkepentingan untuk memperaga terus-menerus. Jadi mereka mendapat orang kata excitement daripada anugerah begini, keluar surat khabar, keluar dalam TV dan media sosial yang lain. Jadi dengan cara itu mereka seolah macam jadi artis baru. Di sini ini peranan kita ya. Saya rasa itu salah satu daripada aspek dari segi promosi. Of course, kalau researcher ni tabiat mereka suka taksub dengan penyelidikan. Tetapi dalam aspek promosi mungkin mereka masih lagi kurang. Di sini kita main peranan ya. Sama-sama berperanan.